Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doktor janji nak cerita sikit tentang dua keadaan yang berlaku dalam badan kita. Satu deficiency, satu inefficient. Satu kekurangan zat, satu lagi badan tidak cekap menggunakan zat yang sudah sedia ada dalam badan. Mana yang lebih common berlaku dalam kita ya. Jadi di zaman di mana kita buka mata, kita hulur tangan, dah tapak capai balang makanan zaman ni Jalan tak sampai 10 langkah, jumpa peti sejuk, pergi ke dapur, ada makanan. Jadi di zaman ini payah benarlah orang nak alami kekurangan zat makanan. Ataupun boleh jadi juga mereka ni makan banyak tapi tak ada zat, which happen dalam keadaan di mana orang terlalu banyak makan processed food. Walaupun processed food tu juga kadang-kadang dia tulis fortified with vitamin C dan sebagainya, tapi dari segi kualiti tak menyamai lah apa yang ada dalam alam ini Jadi keadaan deficient sebenarnya tidaklah banyak berlaku di dalam zaman ini. Walau kita dapat cek darah sekalipun dan kita tengok ada setengah keadaan di mana orang tu kurang kalsium, kurang magnesium dalam blood level, kita juga tak boleh terburu-buru menghukum bahawa dia ni sudah kekurangan zat itu Sebab kena tanya sejarah dia juga, apa dia makan, cara hidup dia Di situ kita dapat gambaran yang lebih jelas, adakah apa yang ada dalam bacaan darah tu menggambarkan keadaan sebenar. Mungkin dia dah makan banyak, tapi badan tak dapat gunakan dengan baik, ataupun mineral-mineral yang ada dalam badan tu tersimpan di tempat-tempat yang tak dapat dicapai oleh badan. Badan tak cekap menggunakannya. Contohnya kalsium, magnesium yang banyak berada dalam tulang dan kalsium dalam tulang, magnesium dalam tulang dan juga dalam muscle kita Jadi benda ni banyak berada di situ sebagai store. Dia tak ada dalam darah Darah hanya ada satu juzuk kecil je daripada mineral ni. Macam kalsium ada 1% je dalam darah. 99% duduk dalam tulang. Jadi kalau orang tu kata dia kekurangan kalsium, sedangkan sebahagian besar daripada tulang dia tu berisi dengan kalsium, yang darah perlukan juga hanya 1% sahaja, maka apa sebenarnya yang berlaku? Adakah dia benar-benar kekurangan kalsium atau badan dia tak cekap menggunakan kalsium yang ada dalam badan dia? Jadi inilah isu yang Dr. nak bentangkan sebahagian besar daripada kita ni sebenarnya bukan kekurangan nutrien, tetapi tidak cekap menggunakan nutrien. We are more of inefficient rather than deficient. Kita lihat orang Eskimo buah tak ada, sayur tak ada. Kalau ikutnya dah lama kena scurvy tak ada vitamin C, elok aje. Fiber pun tak ada dalam hidup mereka. Kalau ikutnya mereka ni tak berak lah kot, pasal kita perlukan fiber untuk buang air besar, betul tak? Tapi macam mana mereka boleh buang? Sebab mereka cekap, badan mereka cekap Dan satu lagi kita kena learn jugalah kegunaan fiber yang dikatakan untuk melawaskan buang air besar tu juga tidak 100% tepat. Kegunaan fiber bukan sekadar untuk lawan berak. Ramai dia orang yang tak ada fiber dalam diet mereka pun boleh buang air dengan baik Jadi macam mana nak tingkatkan kecekapan badan ni? Salah satunya adalah meletakkan badan dalam fasa berpuasa Bila kita letakkan badan dalam fasa berpuasa, badan duduk dalam keadaan krisis kekurangan nutrien, maka badan akan execute survival mechanism di mana mereka akan mula mencari segala mineral, vitamin, energy, karbohidrat and fat, protein yang selama ni tersimpan dalam badan, sama ada tersimpan dalam bentuk badan yang baik, contohnya muscle adalah protein simpan yang baik, atau juga tersimpan dalam bentuk
protein yang tidak baik. Contohnya protein yang berada dalam bentuk kanser, protein yang berada dalam bentuk tumor, protein yang berada dalam bentuk collagen overload dalam endothelial kita sehingga berlakunya tersumbatan dan sebagainya itu. Itu semua overload protein, oxidized fat. Jadi macam mana kita nak kata apa, bagi tahu badan, cekaplah, mengambil semua benda ni, letakkan badan dalam fasa puasa. Lebih lama you berpuasa, lebih mantap, lebih advance kaedah puasa you, maka lebih cekaplah badan akan mula mencari-cari apa yang sudah ada di dalam diri mereka. Ya. Yang kedua, belajar detox. Kadang-kadang ketidakcekapan ini juga berlaku akibat daripada ketidakcekapan elimination capacity badan, tak membuang dengan baik, tak berpeluh dengan baik, tak buang air besar dengan baik, liver tak dapat buang lemak dengan baik, sehingga berlakunya batu-batu halus dalam liver, dapat hepatic stone ataupun small gallbladder stone. Semua benda ni mengganggu elimination. Bila elimination tak berlaku, maka berlakulah congestion. Bila berlaku congestion, badan tak cekap menggunakan yang di dalam yang kata apa, nutrient simpanan. Jadi kita unlearn semula. Kali itu doktor selalu beritahu, ramai orang tanya doktor nak makan vitamin apa. Sebelum kita nak ambil vitamin, kenal pasti dulu kita ni kekurangan ke ataupun tidak cekap menggunakan yang sedia ada dalam badan. Okey, mudah-mudahan dapat